Betul ke orang kata kalau pergi umrah ni kita kena jaga hati, jaga mulut? Kuali mentah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam bangsa Johor. Welcome back to channel Kuali Mentah. Hari ini aku nak cerita kat korang kenalah dengan apa aku pakai ni. Aku nak cerita sikit pengalaman aku bila aku pergi umrah. Betul ke orang kata kalau pergi umrah ni kita kena jaga hati, jaga mulut? Kat sini aku nak bawakan korang 5 cerita yang aku sendiri lalui semasa aku pergi umrah. Let's go. Perkara pertama yang terjadi dekat aku semasa aku pergi umrah. Betul kata orang, kena jaga hati, kena jaga kata-kata. Perkara pertama adalah aku kehilangan cermin mata. Sebenarnya aku tak hilang pun cermin mata. Cermin mata aku ini adalah cermin mata yang aku beli selepas umrah. Jadi apa yang terjadi masa aku umrah? Seminggu pertama, kita orang ni pergi umrah, kita pergi Madinah dulu sebelum pergi ke Mekah untuk buat umrah. Jadi semasa kat Madinah ni, hari kedua semasa aku di Madinah, balik daripada Masjid Nabawi, aku penat. Aku buka cermin mata aku pergi mandi. Aku keluar daripada bilik air, aku tengok cermin mata aku dah tak ada. Jadi aku pun, dekat sana kita kan diajak untuk husnuzon, untuk redha dan segalanya. Jadi aku pun latih diri aku untuk redha. And setiap kali aku jumpa orang, aku pergi masjid, setiap kali aku jumpa orang, bila orang tanya, mana cermin mata? Aku kata dah hilang. Cermin mata dah hilang. Berturut-turut sampailah hari ke-7 aku kat Madinah. Aku macam dah betul-betul redha hidup tanpa cermin mata. Bila nak start buat umrah, pergi ke Mekah, kita orang dah mula packing barang. Bila packing barang, aku dah nampak dah cermin mata aku ni. Rupanya aku ada terselit dekat bawah bantal. Aku dah jumpa dah cermin mata aku ni. Tapi mungkinlah disebabkan selama ni bila orang tanya aku, cermin mata aku mana, aku cakap cermin mata aku dah hilang. Aku redha dengan tak adanya cermin mata aku. Jadi sebelum kita berangkat ke Mekah, kita orang ada buat solat sunat ataupun solat fardu, kemudian solat sunat terakhir lah di Madinah. Dan pada ketika itu aku pakai cermin mata. And then bila aku dah pakai cermin mata, aku balik ke bilik untuk ambil barang sebelum kita berangkat ke Mekah. Masa aku balik bilik angkat barang tu, aku kan panas kan, berpeluh. Jadi aku buka cermin mata, letak dekat atas meja. And bila aku gerak keluar daripada hotel dan bila aku gerak sampai ke Mekah, aku tak perasan langsung yang sebenarnya aku tertinggal cermin mata aku. Cermin mata aku tu elok je aku letak kat atas meja. So bila sampai Mekah, dah tak boleh nak buat apa babe. Benda dah tertinggal. Benda dah berjauh gila, berjam-jam. Jadi aku pun dengan redanya aku menerima lah yang sebenarnya aku kehilangan cermin mata. Walaupun sebenarnya aku jumpa je cermin mata tu. Betul juga orang kata kalau kita cakap benda yang sama, mesti akan jadi. Lagi-lagi kat Tanah Haram. Cerita kedua yang jadi dekat aku masa kat Tanah Haram ni adalah ketiak busuk. Tajuknya lah, ketiak busuk. Okey, ceritanya macam gini geng. Masa tu aku dekat Madinah. Masa aku kat Madinah tu, biasalah kita ni bujang, laki. Jadi kita akan jalan seorang, betul tak? Jadi antara tempat yang aku pergi sendiri ni adalah Kubur Baqi'. Betul Kubur Baqi' yang betul-betul dekat sebelah kiri Masjid Nabawi. Kan? Jadi masa aku masuk ke dalam kubur tu, penuh lah kan. Masa tu aku pergi memang kena dia tutup. Jadi beratur ramai-ramai, dilepaskan sikit. Jadi memang pack gila lah masuk dalam kubur tu kan. Masa dah ramai-ramai tu, kau faham lah. Kita ni campur dengan semua orang kan. Negara itu ada, negara ni ada. Jadi badan tu pun berbau-bau lah. Diorang ni bercampur-campur. Aku ni, bila nak masuk dalam kubur Baqi' ni, aku masa tu dah tak fikir apa dah geng. Aku memang rasa aku nak keluar cepat. Sebab baunya tu, ya Allah. Walaupun aku dekat tanah suci masa tu, aku still tak boleh kontrol aku punya otak. Sebab aku memang tak boleh tahan gila dengan bau tu. Mungkin ini ujian bagi aku lah. Jadi aku pun diam, aku pusing. Lepas tu bila aku keluar, aku punya otak memang fikir, aku nak keluar, aku nak caw cepat, aku nak balik bilik. Sebab busuk sangat aku rasa lah masa tu. Mungkin lah sebab aku tak jaga hati. Tapi geng, Allah ni maha adil geng. Betul lah orang kata. Kalau kita cakap yang bukan-bukan dekat sana, kalau kita fikir bukan-bukan kat sana, Allah bayar cash. Kau nak tahu apa jadi dengan aku? Dalam perjalanan balik daripada Kubur Baqi' ni, sampailah ke hotel, tak jauh pun geng. Kubur Baqi' dengan hotel aku adalah dalam 200 meter, 300 meter gitu. Tapi dalam perjalanan balik tu,
Aku keluar je daripada pagar kubur Baqi ni, aku tiba-tiba pening kepala geng. Aku try jalan slow. Sampailah dekat satu tempat. Kalau korang nak tahu dekat Madinah ni, dekat Masjid Nabawi, dia ada banyak kapet dekat luar-luar masjid ni. Jadi kat situ ni, kebanyakannya orang-orang Pakistan, orang-orang Afrika, dia akan baring kat situ sementara tunggu waktu solat seterusnya. Jadi kat situ tu, kita nampaklah orang-orang yang golongan-golongan warga negara-warga yang masuk sekali dengan aku tadi tu. Diorang keluar-keluar, diorang terus baring geng. Seriously aku cakap, memang bau geng, aku tak tipu. Tapi, aku masa tu tak nak lalu situ pun. Aku just nak balik. Tak tahulah, kuasa Allah, dia nak bayar cash. Kebetulan aku lalu depan dia untuk balik hotel. Aku lalu depan tempat diorang tidur-tidur ni. Aku punya kepala pitam beng. Pitam gila. Memang rasa blank. Dan sampai satu tahap aku memang tak boleh jalan. Jadi apa aku buat? Aku masuk dekat dalam tengah-tengah. Ramai-ramai yang aku nampak tengah baring-baring tu, yang aku kata busuk tu, aku terpaksa geng sebab aku tak ada tempat tidur. Jadi untuk aku rehat, aku buka slipper, aku baring dekat kapet yang ramai-ramai orang tu. And nak dijadikan cerita yang bestnya, kapet tu penuh dengan diorang. Satu tempat je yang kosong untuk aku, iaitu tempat kat tengah-tengah. And aku baring kat situ tanpa aku fikir panjang, aku tidur. Sedar tak sedar, aku bangun dah maghrib. Dah azan maghrib. Bila aku bangun tu, aku tengok kiri kanan aku, semua orang kulit hitam geng. Semua ada Bangladesh apa semua yang aku cakap busuk tadi tu. And kau tengok sekarang, siapa yang tidur dengan diorang? Aku geng. Dan pada ketika itu, aku langsung tak ada bau busuk ke apa ke. Betul lah guys, Allah bayar cash. Cerita ketiga, benda ni jadi antara aku dengan adik aku. Kalau korang nak tahu, masa aku pergi umrah ni, aku pergi dengan adik aku berdua saja. Jadi, ada satu ketika ni, adik aku kata kat aku, "Makcik, boleh tak kalau Jajah nak cium Kaabah?" Masa tu geng, aku dah pernah pergi dah Kaabah ni, aku dah pernah cium. Dan aku nampak benda-benda yang berkumpul-kumpul ni semua kan. Jadi aku sebagai seorang abang, aku rasa tak samat untuk adik aku pergi sendiri. Jadi aku cakap dengan adik aku, "Jah, kalau kau nak pergi boleh, tapi kau kena pergi dengan aku, biar aku yang bawa." Nak dijadikan cerita, sebabkan aku tahu kat dalam tu pack gila, jadi aku satukan beg adik aku dengan beg aku. Barang-barang adik aku angkut masuk dalam beg aku, supaya dekat dalam sana sesak-sesak adik aku ni tak payah fikir pasal beg, dia fokus dekat dia punya cium Kaabah tu je. Tapi geng, semasa perjalanan kita orang nak masuk ke dalam Kaabah tu, kita orang dihalang oleh pengawal keselamatan kat situ. Polis dia lah kan. Dia kata sebab masa tu dah nak masuk waktu seterusnya. Jadi diorang dah mula start tutup pagar-pagar waktu penghadang untuk solat. Yang perempuan solat kat mana apa semua kan. Jadi laluan yang kita orang lalu tu adalah laluan yang ditutup. Jadi kena pecah. Yang lelaki boleh lalu, yang perempuan tak boleh lalu. Yang perempuan kena keluar dulu, lalu luar, masuk balik. Jadi nak dijadikan cerita, sebabkan kita orang ni masa tu memang nak cepat, nak masuk waktu, lepas tu adik aku nak kena berebut-rebut lagi. Aku just tunjuk adik aku, kau nampak tiang tu? Aku tunggu kat situ. Aku cakap dengan dia, aku tunggu kat situ. Aku nak jumpa dia kat situ geng. Nak dijadikan cerita, aku pergi kat situ, lama juga Aku rasa ada dalam setengah jam aku tunggu kat situ. Adik aku tak muncul-muncul. Tak muncul-muncul. Aku nak call dia, tak boleh sebab phone dia dekat dalam beg aku. Aku dah tak tahu nak buat apa geng. Aku ni sebagai seorang abang, aku risau lah. Risau ada, marah ada. Macam bebal lah dia aku ni. Takkan tempat ni pun kau tak boleh datang siap. Tadi kita sama-sama kat sini kan. Aku dah fikir macam tu. Tapi bila aku dah mula pasrah, aku dah mula reda, aku dah mula tak apalah. Mungkin bukan rezeki adik aku kot hari ni nak pergi cium Kaabah. Aku pun dah mula berjalan balik. Dalam perjalanan aku balik tu, aku selisih dengan adik aku. Kau tahu apa perkataan pertama yang adik aku cakap? Adik aku kata, abang Aceh kat sini. Jajah dia tadi kat sini. Kau tahu tak, daripada awal tadi yang aku cari adik aku tu tu ada je kat situ. Dan aku pun kat situ. Cuma kita orang tak nampak. Bila aku fikir-fikir balik, aku ingat balik ayat yang aku cakap kat adik aku. Aku cakap kat adik aku, tunggu dekat tiang ni. Mungkin sebab tu Allah suruh dia tunggu lama sikit. 30 minit kira okey apa, bukan 3 hari. Aku ni pun jenis panas baran. Aku adik aku ni mana-mana marah kan. Mungkin kat situ Allah nak uji kesabaran aku. Tapi silap apa? Silap kata-kata lah. Mungkin kita doa suruh tunggu. Kau ambil kau kena tunggu. Tapi alhamdulillah lepas tu aku jumpa adik aku, bawa adik aku cium Kaabah, aku tepuk kepala dekat Kaabah. Alhamdulillah. Itu cerita aku yang ketiga. Jadi apa-apa yang kau cakap kat sana, make sure benda tu kau ingat dan kau tahu apa yang kau cakap. Kalau nak jumpa, cakap jumpa. Bukan tunggu. Kalau tunggu, dia bagi kau tunggu. Cerita keempat yang aku nak cakap kat korang ni, cerita ni adalah berkaitan dengan mindset, dengan apa yang aku cakap, dengan apa yang aku fikir,
At the end, benda tu buat aku rasa macam berbaloi gila lah geng. Always fikir yang positif. Benda ni terjadi semasa dekat Mekah. Pada ketika ini, aku didudukkan dengan 4 orang, dengan 3 orang pakcik. Termasuk aku 4 orang lah, satu bilik. Dalam 4 orang ni geng, aku seorang je yang muda geng. Lagi 3 ni dah tua-tua. And ada seorang pakcik ni, dia agak berisik sikit. And tiba-tiba sebelum pergi, dia elok je geng. Sampai dekat Mekah, dia sakit geng. Sakit yang tak boleh bangun. Sampai kan dia tak boleh nak buat umrah kedua pada ketika tu. Umrah sunat lah. Jadi, nak sewa orang yang tukang tolak tu pun mahal kan. Datanglah isteri kepada pakcik ni cakap, cik tu nak buat umrah tapi tak ada yang tolak. Jadi aku ni tak tahu, mungkin disebabkan masa tu aku dekat Mekah, aku rasa macam aku nak beramal lah kan. Tapi aku cakap kau seriously, masa tu memang aku guna kekuatan akal dan jiwa aku sebagai anak muda je geng. Sebab apa geng? Sebab aku pergi cakap dekat pakcik tu, cik, kalau pakcik nak buat umrah kali ni, saya boleh tolak. Saya akan tanya mutawif, ada tak kursi roda yang saya boleh pakai? Sebab kalau nak sewa orang yang tukang tolak tu, mahal geng kat sana. Sumpah mahal. Aku cakap kat pakcik tu. Benda tu tak terkejut geng. Yang korang akan terkejut adalah, kalau korang nak tahu, pakcik tu 3 kali ganda lagi berat daripada aku. Kau bayangkan, aku ni nak tolak kursi roda tu, aku dah rasa berat. Apatah lagi nak buat tawaf, nak buat sa'i apa semua. Tapi aku tak tahulah, mungkin sebab aku dah terlepas cakap, aku pun reda je lah. Dan aku always doa. Daripada first aku cakap tu, daripada aku minta kursi roda tu, aku berdoa, ya Allah kuatkan aku. And even bila aku cakap dekat aku punya mutawif, aku punya ejen yang aku nak tolak pakcik ni buat umrah, diorang terkejut geng. Diorang kata, serius Asyam, awak nak tolak ni? Serius Asyam gitu. And aku pun start ambil kursi roda, aku bawa daripada pintu bilik aku turun, pergi ke Mekah, pergi ke Masjidil Haram. Aku tolak. Bila nak naik kursi roda, kau kena tolak yang dekat tepi tu kan, yang naik bukit tu betul tak? Dia tak boleh masuk lalu bawah. Kau kena ada laluan dia yang memang naik atas tu. Dia macam membukit sikit. Dekat situ je aku dah semput geng. Sumpah aku cakap kau, aku semput. Pakcik tu 3 ke 4 kali ganda besar daripada aku. Maksudnya memang semput. Itu nak naik ke atas tu, nak buat tawaf tu pun aku dah semput geng. Tapi tak apa, aku tetap dalam otak aku, ya Allah, ini tempat engkau kabulkan semua benda yang aku fikir, yang aku cakap. Aku dah pernah lalu 2-3 benda yang bila aku fikir benda tu jadi. Kali ni aku harap engkau kabulkan apa yang aku fikir. Aku fikir masa tu geng, aku nak habiskan umrah untuk pakcik ni je geng. Aku tak fikir benda-benda lain. Aku cakap gitu and aku start jalan slow umrah. Mana yang lari anak, aku lari anak. Sampailah habis semua geng, sampai sa'i semua tu selesai. Aku sendiri tak boleh brain macam mana aku boleh settlekan pakcik tu punya umrah geng. Weh, bila dah berhenti tu geng, dah habis semua selesai sampai tahallul, aku tengok pakcik tu nangis mah tengok aku. Dia cakap kat aku, dia kesian tau bila tengok aku tolak dengan nafas aku. Tapi sejujurnya aku cakap, sepanjang aku buat tu, aku tak penat langsung. Aku tak tahu kenapa. Tapi memang itulah keajaibannya. Bukan sebab aku ni hebat ke, bukan sebab aku ni kuat, tapi aku rasa betul itu kuasa Tuhan. Kalau kita betulnya nak tolong orang, Allah mudahkan geng. Itu cerita aku yang keempat. Cerita aku yang kelima, ini adalah cerita yang paling indah dalam hidup aku. Aku tak tahu sama ada benda ni berlaku sebab Allah nak tolong aku ke, ataupun betul-betul doa aku yang aku buat kat sana. Dalam sepanjang aku pergi ke umrah ni geng, ada satu benda je yang aku doa sungguh-sungguh kat Tuhan, yang aku rasa macam sepanjang aku kat sana, at least aku nak sekali je. Aku bukan nak minta cium Hajarul Aswad geng. Aku tak minta pun untuk cium Hajarul Aswad. Aku tahu Hajarul Aswad ni kalau kita ada rezeki kita pergi. Tapi yang aku minta, aku nak untuk solat saf pertama depan Kaabah geng. Aku nak solat di saf pertama depan Kaabah. Aku setiap kali aku solat waktu, solat 5 waktu, aku akan cuba untuk fight dapat depan Kaabah. Tapi geng, aku cakap ke kau, untuk jiwa aku, diri aku ni, yang rakyat Malaysia yang tinggi setakat ini, nak lawan dengan orang-orang kat sana yang ada tinggi-tinggi gila-gila 2-3 kali ganda daripada kita, badannya besar-besar, memang tak ada rezeki lah aku cakap kau. Melainkan kalau kau bawa geng. Tapi aku ni solo ranger kat sana. Jadi apa aku buat? Pada satu hari ni, solat asar, aku duduk
Aku tawaf sebab kita bila dekat Mekah ni kita tak boleh terus diri kat situ geng. Kita akan tawaf. Bila dah nak masuk waktu baru orang akan stop buat saf. Faham Jadi aku tawaf geng. Masa tu nak masuk waktu asar. Aku tawaf. Aku punya otak fikir, ya Allah kau jumpakanlah aku dengan orang yang betul-betul boleh pegang aku dekat first saf. Sepanjang aku tawaf tu, aku minta itu je dalam hati geng. Aku minta tu, ya Allah aku nak jumpa dengan orang yang betul-betul boleh jaga aku dalam first saf pertama ni. Nak dijadikan cerita, masa aku jalan tu, aku dihempit tau sebenarnya. Aku dihempit, bukannya aku tegur ke apa, aku dihempit. Aku dihempit oleh depan ni orang Uzbekistan. Uzbekistan ni badan dia sumpah besar macam Khabib tu, tapi dia lagi besar kan. Memang badan besar gila lah. And dia memang berisik macam orang bodybuilder tu. Aku ni diri kat dia, aku ni dekat bawah siku dia. Kau faham tak? Aku ni diri dengan dia, siku dia, aku kat bawah dia. Kat bawah siku. Besar gila orang ni. And dekat belakang aku ada seorang Pakistan tapi badannya memang tegap. Dia jenis orang yang memang tegap lah, tapi dia bukan macam orang depan aku ni. Orang depan aku ni besar. Pakistan ni, aku ni level-level bahu dia, tapi dia memang badan tegap. Aku dihempit masa aku tengah buat tawaf. Aku dihempit oleh diorang ni. Aku dihempit. Bila dah nampak ada orang buat saf pertama untuk solat fardu, kita orang dah mula berebut. Jadi apa yang aku buat adalah aku ketuk bahu orang depan aku ni. Aku tanya dia English, sebab aku tak tahu dia cakap apa kan. Aku tanya English. Lepas tu dia tengok aku, dia geleng Arabic dia kata. Lepas tu aku cakap kat dia Malaysia. Dia cakap Uzbek. Macam ayam dengan itik. Kau tahu sepanjang aku ni, aku duduk dengan dia. Lepas tu aku cakap dengan dia apa? Aku cakap, aku ulang 3 kali dekat dia, saya nak first saf. Dia mula tak faham geng. Kali ketiga aku cakap, baru dia dia pegang terus geng tangan aku. Aku tak tahu masa tu dia faham ke tidak apa kau cakap, tapi dia pegang tangan aku. Kau tahu tangan dia dengan peha aku, tangan dia lagi besar. Dia pegang tangan aku, dia tarik je aku. Sebab dia pun memang nak dapat first saf. Lepas tu, bila dia tarik aku, orang belakang aku ni automatik nak juga berebut first saf. Yang Pakistan ni, dia pun pegang tangan aku. Kau tahu, secara tidak langsung aku diapit oleh 2 orang yang memang badannya besar gila bapa. And bila kita orang dah masuk waktu, dah duduk kat saf, semua kena duduk geng. Kalau kat sana dah dapat saf, duduk. Alhamdulillah masa tu aku dekat saf pertama, aku disuruh duduk. Sepanjang menunggu masuk waktu tu, memang ada dalam 15 ke 20 minit, aku berborak dengan orang dengan bahasa ayam itik. Kau tahu bahasa ayam itik? Bahasa ayam itik ni sebab apa? Sebab dua orang ni cakap Arab geng. Aku tak pandai cakap Arab. Aku pandai ananahnu, nahi mungkar, huwa humahum, ya humahunna, hadha hazihi. Itu je geng. Ini dia orang borak berdua bahasa Arab. Aku ni cakap paling baik pun bahasa English. Kau tahu macam ayam itik. Sepanjang aku berduduk dengan orang berdua ni, aku borak panjang gila. Terlalu panjang. Tak pernah stop borak dengan dia. Tapi bukan guna mulut geng, guna tangan. Kita orang bertiga ni, tiga-tiga ada suara. Tapi tiga-tiga ni, sebab kita ni nak berborak punya pasal, nak buat kawan punya pasal, nak buat saudara punya pasal, kita orang borak macam orang bisu geng. Entah apa-apa aku sebut, entah apa-apa isyarat aku sebut, tapi dia faham. And dia pun sebut isyarat-isyarat dia, aku pun faham. Aku sampai sekarang tak boleh brain apa benda yang aku berborak dengan dia masa tu. Kita borak pasal anak ada berapa, dia datang sini dekat dengan siapa, dah berapa hari. Kau faham tak? Aku boleh borak benda tu dengan dia, dengan diorang berdua, tanpa menggunakan bahasa, guna bahasa isyarat. And aku tak tahu macam mana aku nak cakap bersyukur gila aku. Sebab dekat sana, diorang akan berebut untuk dapat saf pertama. Jadi, orang-orang saf belakang ni, bila dia nampak aku ni kecil, diorang akan cuba untuk tarik aku ke belakang, untuk diorang ambil tempat aku. Benda tu memang real punya jadi geng. Kalau korang pernah pergi, ataupun korang akan pergi and korang nak dapat saf pertama, korang akan lalui benda tu geng. Kau yang kecil-kecil ni, diorang akan tarik engkau ke belakang untuk diorang masuk ke depan. Tapi rezeki aku geng, sebabkan aku diapit oleh 2 orang ni and aku berborak dengan dia apa semua. Bila ada orang cuba untuk tarik aku ke belakang geng, diorang grip tangan aku geng. Kita orang kat sana grip macam ni geng. Tangan kau masuk tangan aku tarik engkau, kau tarik aku. Faham tak? Supaya orang lain tak boleh masuk. Dia punya grip tangan aku geng sampai ke bas ya. Tapi aku tak fikir apa lah. Aku nak first saf je. Jadi diorang grip tangan aku dua-dua. Tapi tertarik-tarik siut. Aku terus rasa macam dada aku bidang saat masa tu. Tapi tak tipu. Aku kecil je geng. Kau bayangkan aku dengan siku dia lagi tinggi pada aku.
Orang belakang tarik-tarik, dia grip sampai satu tahap si brother yang uzur kita yang besar ni kata, dia tengok orang belakang aku yang tarik aku ni, dia tunjuk no macam tu. No, orang tu give up sikit. Sebab apa? Sebab kita ni kecil geng. Orang-orang yang sebelah sana, diorang nampak kita kecil, dia selambut je tarik kita ke belakang. Jadi itulah rezeki aku. Alhamdulillah, sepanjang seminggu aku dekat Mekah, aku dapat sekali solat asar berjemaah, duduk di saf pertama, and alhamdulillah itu adalah satu benda yang aku rasa aku doa and aku dapat direct. Banyak lagi benda-benda yang terjadi dekat Mekah yang aku rasa betul tu. Kau kena jaga mulut, kau kena jaga hati. Kalau kau tak jaga mulut, tak jaga hati, Allah bayar cash. Kalau kau cakap benda baik, Allah bagi kau cash benda baik. Kalau kau cakap benda tak baik, Allah bagi kau cash benda yang tak baik. Jadi itu saja aku punya cerita nak sampaikan kepada korang. Maaf kalau aku ada salah cakap, maaf kalau aku punya penyampaian tak menarik dan sebagainya. Kalau korang ada pengalaman korang yang korang nak share, korang boleh share dekat ruang komen. Aku baca semua geng. Jangan risau. Jadi mana-mana yang belum pergi ke umrah, belum dapat peluang untuk pergi ke tanah haram, aku doakan korang dapat pergi ke tanah haram. Mana yang dah pergi, aku doakan korang dapat pergi lagi. Mana yang dah buat umrah, aku doakan korang dapat pergi haji pula lepas ni. Semoga kita sama-sama mendapat keridhaan Allah. Assalamualaikum.